Moderator dah? Okay. Belum lagi lah. Ada tak moderator cakap? Assalamualaikum. Kita boleh mula ke? Zahra dah ready Ya, ya. Okay, so kita mula ya. Moderator belum cakap lagi kan? Dah, yang tu moderator dah. Oh ya. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya selaku moderator Rokayah Abu Hassan untuk webinar pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Saya dimaklumkan peserta hari ini bukan sahaja dari kalangan warga FSK UKM, juga dari Majlis Perbadanan Putrajaya dan juga mungkin warga UKM yang luar FSK pun ada juga yang hari ini. Total peserta so far ada 76 orang, Alhamdulillah. Okay, untuk makluman semua, webinar ini dianjurkan oleh Unit Kebajikan dan Kesejahteraan FSK dengan kerjasama Portfolio Fasiliti dan Kebajikan Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk makluman para peserta juga, Unit Kebajikan dan Kesihatan di bawah Portfolio Fasiliti dan Kebajikan ini, di bawahnya ada subunit Laman Minda yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Zahara Abdul Manaf. Antara fungsi unit Laman Minda ini adalah untuk memupuk semangat kecintaan terhadap alam semula jadi serta mengurangkan tekanan dengan berkebun. That's why lah kita ada webinar hari ini. Sebab sejak PKP hari tu, saya pasti ramai yang terjebak dengan hobi baru, termasuk saya sendiri. Mula berjinak-jinak dengan berkebun. Actually, saya sendiri pun tak suka pokok sebelum ni. Pokok plastik pun tak ada kat rumah saya. Tapi sejak PKP sebab kita tak ada buat apa kat rumah, tengok orang post kat media sosial pokok macam-macam. Kan viral hari tu snake plant. Saya pun salah seorang yang terjebak membeli jugalah. Okey. Okay, pada hari ini kita akan mendengar satu perkongsian daripada Dr. Zahara yang menjadikan berkebun sebagai hobinya di masa lapang beliau. Jika siapa pernah berkunjung ke rumah Dr. Zahara pasti pernah melihat sekeliling rumahnya dipenuhi dengan pokok-pokok. Macam-macam pokok saya tak pernah pergi. Saya pun tak tahu pokok apa yang ada. Tak apa, nanti kita tengok Dr. Zahara akan share dengan kita bersama. Okey, oleh itu tanpa berlengah masa lagi, saya mempersilakan Profesor Madya Dr. Zahara Abdul Manaf, pensyarah program dietetik dan fellow HCare yang akan bersiaran secara langsung dari laman kediaman beliau sendiri. Silakan Doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Rogaya selaku moderator pada sesi webinar pada pagi ini. Pertama sekali saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang, memberi kesempatan untuk saya berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan saya mengenai berkebun. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada peserta yang mengikuti sesi webinar pada pagi ini. Saya tahu ada rakan-rakan saya daripada Perbadanan Putrajaya. Terima kasih. Saya harapkan semoga sesi ini memberi sedikit manfaat kepada rakan-rakan kita. Saya bukanlah pekebun profesional. Saya hanya seorang dietitian dan pensyarah, tapi mempunyai minat yang mendalam mengenai tanaman-tanaman, tanaman sayur terutamanya dan buah-buahan. Jadi sebab itulah setakat ni saya hanya berkongsi dengan rakan-rakan melalui sosial media. Tapi alhamdulillah pagi ni saya diberi peluang untuk berkongsi dengan lebih ramai orang. Jadi ilmu yang saya ada ni mungkin tidak banyak berbanding dengan para peserta yang menghadiri sesi ini. Hanya saya dapat ilmu ni daripada rakan-rakan kebun bandar yang mempunyai minat yang sama. Okey, pada pagi ni saya akan kongsikan manfaat berkebun yang saya dan keluarga dapat selama 2 tahun. Saya baru saja 2 tahun berkebun di laman
Dan saya bukanlah mempunyai kebun yang besar. Saya hanya bercocok tanam di laman rumah saja. Bukannya ada ladang ataupun kebun. Jadi apa yang saya akan kongsikan adalah kebaikan berkebun, aspek keselamatan yang kita perlu ambil tahu sebelum kita berkebun, dan saya akan kongsikan sedikit cara menyemai sayuran yang paling senang untuk kita tanam, terutamanya kepada yang baru nak mula berkebun. Dan seterusnya saya akan kongsikan, kalau kita ada masa, saya akan kongsikan macam mana saya mengitas semula ke dapur. Okey. Kelebihan berkebun ni, pertama sekali, terutamanya kalau kita tengok adalah saya beri keutamaan kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebab laman saya tidak besar, jadi saya beri keutamaan kepada tumbuh-tumbuhan yang boleh saya makan. Kelebihan dia adalah sayur-sayuran tu segar. Jadi kalau kita nak masak, kita terus keluar rumah dan petik, terus masak. Jadi bila kita ambil terus daripada pokok masak, vitamin dan zat di dalam sayur-sayuran tu masih optimum, maknanya banyak. Berbanding dengan kalau kita beli di supermarket, di pasar malam, dia dah mungkin 1 hari ataupun 2 hari selepas dipetik. Jadi kandungan zat tu masih banyak. Kita dapat banyak zat bila kita petik dan terus masak. Kalau kita masak selepas kita petik terus kan, sayur-sayur tu manis. Dia rasa dia lain. Beza dengan yang dah disimpan 2-3 hari dalam peti sejuk. Jadi bila makanan tu segar, manis, kita tak perlu tambah garam banyak, tak perlu tambah gula banyak, tak perlu bubuh oyster sauce, sebut perisa. Dia dah ada perisa sendiri jadi yang boleh menyedapkan masakan kita. Seterusnya, tanaman yang kita tanam ni biasanya kita tanam sendiri untuk mengelakkan racun serangga. Jadi bila kita tanam sendiri, kita boleh elak kandungan racun serangga dalam sayur-sayuran kita. Itu tujuan kita bertanam kan, bercocok tanam. Jadi saya sebagai dietitian, saya mengalami pengalaman itu. Bila kita sarankan kepada orang ramai, makan sayur banyak, makan buah banyak. Tapi pesakit saya kata, doktor, sayur ada banyak racun. Macam mana saya nak makan sayur banyak, nanti racun masuk banyak dalam tubuh saya. Jadi salah satu cara untuk mengurangkan racun serangga masuk dalam badan kita adalah kita bercocok tanam sendiri. Tidak semestinya kita mempunyai ruang yang besar, kita boleh bercocok tanam dalam pasu ataupun polybag. Saya ada tengok rakan-rakan saya yang bercocok tanam di beranda rumah. Jadi kalau kita hendak, kita boleh buat. Tapi dengan syarat, mesti ada cahaya matahari masuk ke balkoni kita ataupun di laman kita. Okey. Seterusnya, kalau kita bercocok tanam di laman rumah kita, kalau kita nak masak tom yum contohnya, tiba-tiba kita tengok tak ada serai, tak ada daun limau purut. Jadi kita tak payahlah pergi kedai, kita boleh keluar rumah, petik je. Tengah malam, saya pun ada pengalaman pukul 9 malam, 8 malam nak masak sesuatu kan. Nak masak tengok alah tak cukup bahan. Jadi suami saya lah keluar petik je. Jadi tak perlu pergi kedai. Itu dia punya kelebihan. Bila kita tanam sendiri, dengan sendirinya kita akan makan lebih. Biasanya kadang-kadang kalau saya suruh sarankan kepada pesakit ataupun klien, makan ulam banyak, makan sayur banyak. Dia kata kalau saya beli 2-3 hari dah rosak dalam peti sejuk. Dan saya nak pergi pasar raya banyak kali dalam hari bekerja tak sempat. Jadi sebab itulah saya tak makan sayur hari-hari. Jadi kalau kita tanam dekat rumah kita, kita boleh makan hari-hari, boleh petik hari-hari. Tak perlu simpan dalam peti sejuk, dan ruang peti sejuk kita pun boleh jimat sebab kita tak perlu ada ruang untuk simpan sayur. Kita boleh simpan sayur di pokok, di laman rumah kita. Okey, seterusnya benefit ataupun kebaikan berkebun adalah riadah. Riadah. Kita tahu berkebun adalah salah satu cara kita untuk beriadah. 1 jam berkebun lebih kurang 250 kalori kita bakar tanpa kita sedari. Biasanya kalau kita berkebun, kita
seronok kan. Kita asyik dengan apa yang kita buat. Tanpa kita sedari, kita bakar 250 kalori. 250 kalori ni hampir satu keping, dia punya kandungan kalori dia hampir satu keping roti canai lah. Bila kita berkebun, biasanya kita tak stres. Tak ada saya tengok orang berkebun dia stres. Kecuali dia tengok tanaman dia kena serangga. Mungkin dia stres lah sekejap. So bila kita keluar rumah, tengok pokok hijau, tengok tanaman menjadi, dengan sendirinya kita rasa tenang. Tak ada orang tengok pokok bunga tengah mengembang rasa sedih, menangis. Biasa tengok bunga mesti senyum kan. Tengok bunga matahari senyum, tengok rama-rama hinggap dekat pokok senyum. Itu secara tidak langsung adalah satu terapi kepada minda kita. Kita balik kerja, ada masa 15 minit, boleh round, pusing laman, tengok tanaman kita, say hi tu pada tanaman kita. Dengan sendirinya segala penat lelah, segala stres yang tempat kerja kita boleh kurangkan dengan berkebun. Dia ada satu istilah terapi berkebun dipanggil horticulture terapi. Maknanya terapi minda dengan cara berkebun. Dengan cara berkebun juga kita boleh tenangkan fikiran dan mengurangkan stres, dan kajian menunjukkan dengan berkebun kita boleh mendapat tidur yang cukup ataupun kita senang lelap tidur. Maknanya kita senang terlena. Biasanya kalau kita ada masalah dah masuk tempat tidur tapi kebel-kebel lagi kan, susah nak tidur. Tapi kajian menunjukkan kalau orang tu suka berkebun, suka bercucuk tanam, dia lebih senang untuk tidur dengan nyenyak dan puas. Okey. Satu lagi adalah bila kita bercucuk tanam di laman kita, tanaman-tanaman ni menghasilkan, mengeluarkan udara yang segar, oksigen yang kita perlukan untuk paru-paru kita. Jadi secara tak langsungnya laman ataupun ruang rumah kita tu buka tingkap, oksigen masuk dalam rumah kita. Jadi kita mendapat udara yang segar. Tanaman yang warna hijau ni sebenarnya memberi ketenangan sebenarnya. Warna hijau tu sendiri memberi ketenangan kepada kita. Okay. Dan salah satu dari kebaikan berkebun adalah kita mendapat vitamin D. Jadi ada kawan saya, dia punya bidang kepakaran adalah vitamin D. Hasil kajian beliau menunjukkan kebanyakan rakyat Malaysia mengalami kekurangan vitamin D walaupun kita berada di negara yang cuaca panas ataupun matahari yang banyak, abundance of sunlight kan. Jadi sebab apa kita selalu berada di tempat berlindung. Jadi salah satu cara untuk mendapat vitamin D adalah dengan melakukan aktiviti di luar rumah ataupun di luar bangunan. Maknanya badan kita terdedah dengan cahaya matahari. Jadi masa yang terbaik untuk mendapat cahaya matahari adalah antara pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Itu adalah masa yang paling bagus untuk mendapat vitamin D. Waktu duha tu kan, tu salah sebahagian daripada waktu duha tu adalah cahaya matahari yang sihat yang kita boleh dapat bila kita bersenam dan masuklah berkebun. Seterusnya berkebun boleh dijadikan sebagai aktiviti bersama dengan ahli keluarga. Kita boleh ajak anak-anak kita, ahli keluarga kita untuk melakukan aktiviti bersama-sama masa berkebun. Kalau kita ada anak yang tak berapa minat makan sayur, ajak anak-anak kita semai benih, tuai sayur. Dengan sendirinya anak-anak ni tahu dari mana sumber makanan yang kita hidangkan di atas meja. Jadi kajian menunjukkan kalau kita libatkan anak-anak ni dalam penyediaan makanan, contohnya sayur-sayuran, dia dapat meningkatkan minat kanak-kanak tu untuk makan sayur. Okey. Satu lagi kebaikan berkebun yang saya sendiri alami adalah saya lebih rasa bersyukur dengan apa makanan yang saya dapat
Contohnya saya petik sayur tu daripada laman, saya masak dan hidangkan kepada ahli keluarga. Saya rasa walaupun satu piring sayur yang saya hidangkan, saya rasa itu satu rezeki ataupun sumber makanan yang sangat berharga. Sebab saya tanam daripada satu biji benih dan tengok pokok tu membesar sehingga menghasilkan buah dan saya masak hidangkan keluarga. Jadi saya rasa sangat bersyukur untuk bila nampak makanan tu di atas meja. Sebab tu kalau ada tanaman-tanaman yang hasil tanaman yang lebih, saya kongsikan dengan kawan. Sebab saya rasa dia terlalu precious. Tanaman tu terlalu precious, terutamanya dia organik. Satu lagi adalah bila kita bercocok tanam, kita nampak benih tu keluar pucuk, keluar bunga dan keluar buah. Dan kalau bunga tu berwarna-warni, warna yang terang, keluar bau yang wangi pula, kita rasa kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda tu nampak depan kita. Saya terfikir ini bunga warna dia terang, bau yang wangi. Macam mana manusia boleh meniru? Tidak mungkin manusia boleh meniru 100% dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rasa kesyukuran tu kita ada bila kita nampak depan mata kita sendiri. Dan terakhir adalah kebaikan yang saya rasa boleh didapati oleh semua orang, boleh dialami oleh semua orang. Jimat. Alhamdulillah sepanjang PKP saya tidak beli sayur. Saya tak perlu beli sayur. Selepas 6 bulan saya bercocok tanam, saya tak perlu beli sayur. Yang utamalah macam carrot tu saya kena belilah, kentang, bawang. Itu saya terpaksa beli. Tapi sayur-sayuran yang lain, alhamdulillah saya tak payah belilah walaupun bercocok tanam di laman yang sempit. Okey, seterusnya saya ingin kongsikan aspek keselamatan. Saya tahu masa PKP ramai yang berkobar-kobar, minat yang tiba-tiba muncul untuk bercocok tanam dan setengah tanaman menjadi viral. Aspek yang keselamatan yang penting adalah kalau kita nak tengok berkebun ni adalah hobi yang berisiko rendah. Berisiko rendah berbanding dengan kalau kita mempunyai minat cycling di tepi jalan. Maknanya kita cycling di jalan raya. Itu kalau nak banding dengan berkebun, risiko berkebun lebih rendah lah dari segi keselamatan. Jadi pertama sekali sebelum kita berkebun, kita kena pastikan pakaian kita sesuai untuk berkebun. Mesti pakaian yang longgar dan menutup semua permukaan tubuh kita lah, kecuali tangan dan muka. Dan kedua adalah rumah saya ni dekat dengan jalan raya. Jadi mungkin tuan-tuan dengar suara kenderaan lalu lalang lah. Kedua adalah kasut. Kasut yang sesuai adalah kasut getah supaya dia tidak basah. Dan kasut ni saya beli tak sampai RM10. Dia boleh menutup permukaan kaki kita dan boleh dibasuh. Dan sudah tentunya kena ada stokin lah. Saya tak ada bawa stokin kat sini. Kasut dan stokin, tak perlu kasut yang mahal dan pastikan dia daripada getah. Terusnya sarung tangan. Saya perhatikan ramai orang tak pakai sarung tangan bila berkebun dan bila menggali keledik, seronok sangat keledik dah mengeluarkan ubi dah hasil, gali dengan tangan. Itu tidak disarankan sebab dalam tanah dia ada mikroorganisma, ada bakteria yang boleh masuk dalam tubuh kita dan sebagainya. Dan kalau kita ada luka yang terbuka, kalau kita ada diabetes, risiko untuk mendapat jangkitan itu tinggi. Jadi pastikan sarung tangan yang kita gunakan tu di bahagian tapak tangan tu dibuat daripada plastik supaya jari kita tak basah dan tidak close contact dengan tanah yang kita pegang, terutamanya kalau tanah tu basah. Jadi pastikan guna sarung tangan dan bahagian atas tu boleh daripada material kain supaya tangan kita tidak berpeluh. Okey. Terusnya jika laman kita tu
ada nyamuk, kita biasanya di negara tropika ni ada nyamuk lah. Terutamanya kalau kita berkebun awal pagi ataupun petang. Jadi saya nasihatkan guna repellent sebelum kita mula berkebun. Sapu di seluruh badan ataupun dia ada roll on, ada yang spray. Ini boleh didapati di kedai, senang. Terusnya adalah sunblock. Sunblock penting terutamanya kalau kita berkebun selepas pukul 10 ataupun pukul 6 tapi masih terik cahaya mataharinya. Pakailah sunblock yang kalau boleh water resistant sebab kita akan berpeluh. Seterusnya adalah air. Ini penting terutamanya kalau kita berkebun semasa cuaca yang panas. Sekarang ni cuaca panas Jadi seelok-eloknya kita minum air yang cukup malam sebelum kita berkebun lagi. Malam sebelum berkebun lagi dah minum air yang cukup. Dan pagi sebelum berkebun pun minum air. Dan botol minuman ni boleh letak di kawasan kebun. Supaya bila kita dah harga kita boleh minum. Okay. Satu lagi adalah topi. Topi ni kalau kita berkebun pukul 8 pagi, cuaca tak panas sangat, tidak perlu pakai topi. Tapi kalau cuaca dah mula panas, kita boleh pakai topi. Selepas pakai sunblock, pakai topi. Dan topi yang kita gunakan tu mesti menutup bahagian muka. Supaya terlindung dengan cahaya matahari. Terutamanya kalau kita kulit kita sensitif dengan cahaya matahari ataupun haba yang panas lah. Yang panas Satu lagi aspek penting adalah bila kita berkebun, kita ada peralatan kebun yang tajam. Jadi kita kena tahu cara penggunaannya dan berhati-hati. Terusnya kita simpan alat-alat kebun kita tu di tempat yang sesuai. Tidak boleh bersepah-sepah di laman sebab kita takut kita tersepak ke, terlanggar. Itu adalah aspek keselamatan. Terusnya satu lagi yang penting adalah saya dengar ramai yang mengalami sakit pinggang, ada yang osteoarthritis. Jadi mungkin ada masalah lah untuk berkebun. Yang tak ada sakit pinggang pun mungkin jadi sakit pinggang kalau kita berkebun secara drastik lah. Saya nasihatkan sebelum berkebun, buatlah warm up, stretching, exercise ringan sebelum mula berkebun untuk mengelakkan kecederaan. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita ni bekerja sepenuh masa, masa kita untuk berkebun ni terhad. Jadi bila ada masa, contohnya hari Minggu, itulah masa untuk berkebun. Dan kita set, ini laman ni mesti clear hari Minggu ni. Rumput ni mesti hilang. Semua anak semayan ni mesti dipindah ke pasu contohnya. Jadi kita mensasarkan beban kerja yang banyak dalam tempoh masa yang singkat. Itu saya tidak sarankan sebab kita akan memberi beban yang berat kepada sendi-sendi kita, otot kita. Jadi seelok-eloknya bahagikan beban tugas tu sedikit-sedikit. Mungkin setengah jam, 45 minit, lepas tu kita rehat ataupun esoknya kita buat lagi. Saya tidak sarankan sasarkan kepada target nak makeover garden dalam tempoh 1 hari. Itu tidak sesuai. Risiko untuk mendapat kecederaan tu tinggi. Biasanya kecederaan masa berkebun adalah ataupun masalah berkebun yang biasa yang peminat kebun bandar alami adalah sakit belakang. Sakit belakang. Sebab tu saya rasa lebih baik buat senaman ringan, stretching sebelum mula berkebun dan elakkan melakukan aktiviti dalam posisi yang sama dalam tempoh yang lama. Contohnya kita nak cabut rumput. Kita cabut rumput sejam, setengah jam, 45 minit. Lama tu dalam posisi yang sama, dalam keadaan membongkok terutamanya, jadi kita akan mengalami sakit belakang lah. Jadi kat sini saya akan tunjuk demonstrasi macam mana nak angkat beban. Biasanya di kebun biasanya kita angkat beban pasu lah. Pasu, dalam pasu tu ada
tanah dan tanaman. Mungkin kita nak pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Okey. So di sini ada pasu. Saya nak pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi apa yang seelok-eloknya kita lakukan adalah kita daripada berdiri, kita duduk. Duduk, kita menggunakan kekuatan pada peha kita untuk mengangkat beban tu. Bukannya menggunakan kekuatan daripada tulang belakang kita. Yang ni tidak boleh. Ini tidak disarankan macam ni. Ini tak boleh. Kita duduk dan kita rapatkan pasu ke badan kita. Angkat. Kita menggunakan kekuatan pada peha kita. Bila kita angkat, okey, angkat. Kita rasa kita menggunakan otot peha kita dan duduk pun sama. Duduk. Tak boleh. Kita dalam keadaan berdiri, tunduk, angkat. Yang tu boleh menyebabkan kecederaan pada belakang kita, pada tulang belakang. Saya rasa itu bahagian keselamatan dan faedah berkebun. Kalau saya tu kalau bercakap pasal berkebun, satu hari pun boleh. Sebelum saya move on to next section, mungkin moderator ada soalan tu daripada, saya boleh jawab soalan daripada peserta jika ada soalan setakat ni. Moderator ada soalan ke? Setakat ni ada 2 soalan, Doktor. Boleh. Okey, soalan yang pertama, contoh pokok yang boleh ditanam di dalam rumah dan penjagaan pokok indoor plant. Okey, indoor plant. Saya secara peribadi saya kurang tanam pokok dalam rumah. Ada 1-2 sajalah. Tanaman yang sesuai ditanam dalam rumah adalah tanaman yang tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Mungkin minggu sekali kita keluarkan di luar rumah tapi tidak direct sunlight, tidak terus pada direct sunlight. Biasanya pokok yang sesuai ditanam di dalam rumah tu dia tidak memerlukan cahaya matahari yang terik dan lama. Jadi contohnya snake plant yang viral baru ni kan. Dia tidak perlu direct sunlight. Dalam rumah pun dia boleh hidup dengan subur. Tapi seminggu sekali macam tu kita kena keluarkan daripada dalam rumah untuk dia mendapat cahaya matahari. Jadi bukan semua tanaman sesuai untuk ditanam di dalam rumah. Kita boleh check lah dekat internet. Ataupun bila kita pergi nursery kita boleh tanya tanaman ni sesuai tak untuk indoor. Kalau pokok tu jenis berbunga, kebanyakannya perlu sunlight. Kebanyakannya tidak sesuai ditanam di dalam rumah. Biasanya yang jenis berbunga perlu cahaya matahari. Biasanya di dalam rumah tu jenis berdaun. Okey, Doktor. Soalan yang kedua. Ya. Tanah yang sesuai untuk tanam pokok. Apakah jenis tanah yang mempengaruhi pertumbuhan pokok? Contohnya, buah jadi keras, kadang-kadang pokok tak besar. Dia tanya tanah yang sesuai untuk tanam pokok. Okey. Saya nasihatkan untuk beginner yang baru nak berjinak-jinak dengan berkebun, menanam, saya nasihatkan dapatkan tanah campuran yang telah dicampur siap oleh pengusaha nursery. Kalau pergi nursery dia dah ada tanah untuk berkebun. Kita beli je tanah tu dalam satu beg ke atau biasa satu beg 10 kilo. Dalam tanah tu dia dah dicampur dah dengan sabut kelapa, sekam padi, topsoil, tanah hitam, dia dah campur dah. Jadi kita sebagai beginner ni kita guna je, balik rumah kita guna saja tanah tu. Kalau kita nak buat campuran tu mungkin advanced level boleh, tapi banyak kerja lah dan kita perlu beli media tanaman yang berbeza, campur kat rumah dan kena ada ratio tertentu. Jadi saya nak terangkan kat sini, kita tak cukup masa. Jadi untuk beginner, beli tanah campuran yang dah siap untuk tanaman sayur-sayuran dan bunga. Boleh. Okey, ada lagi soalan?
Okey, doktor ada lagi satu soalan daripada Doktor Arini. Dr. Rini. Arini Dia tanya, pun pakar menanam tu. dia tanya juga ni. Kalau dah pakai sunblock, bertopi segala, macam mana nak tingkatkan vitamin D? Okey. Sunblock ni saya sarankan kalau kita berkebun selepas pukul 10 ataupun dalam 9.45 tu kita rasa cahaya matahari tu dah terik dah. Jadi masa tu lah sesuai kita gunakan sunblock ataupun kita tengok cuaca mendung, tak panas dan kita nak berkebun selepas pukul 10 kan. Walaupun cahaya matahari tak terang, masa tu mendung, tapi cahaya sinaran UVB tu masih ada. Jadi kita perlu pakai sunblock walaupun dalam cuaca mendung kalau sudah selepas pukul 10. Tapi sebelum pukul 10 gunakan peluang tu untuk mendapat vitamin D tanpa terkena sinaran UVB yang banyak. Okey. Ada soalan lagi? Lepas session yang lepas ni pula kot. Okey. So Seterusnya, seterusnya saya nak minta doktor kongsikan jenis-jenis tanaman yang ada di laman doktor dan bagaimana doktor make sure tanaman ni sentiasa segar dan subur. Doktor guna baja ke apa ke? Okey, yang tu boleh saya kongsikan selepas ni. Selepas saya tunjuk cara menyemai bayam Brazil. Boleh. Sila doktor. Saya akan tunjukkan jenis tanaman yang ada selepas ni. Jadi bila saya jumpa kawan-kawan ada yang dah cuba bercucuk tanam, berkebun tapi kecewa banyak kali. Kecewa banyak kali sebab tanaman yang disemai tu akhirnya mati. Jadi setengah tu menganggapkan jari mereka panas. Tangan dia panas. Bagi saya tangan panas, jari panas tu mitos. Kita nak bercucuk tanam, kita mesti ada ilmu. Kita nak buat apa-apa, mesti ada ilmu. Jadi kalau pokok tu mati, maknanya kita tak cukup lagi ilmu. Kita tak faham apa keperluan pokok tersebut. Sebab kita tak boleh anggap semua jenis tanaman keperluan dia sama. Tak. Tanaman ni macam manusia. Keperluan berbeza. Keinginan kita berbeza kan. Jadi kita kena study lah sikit apa keperluan tanaman tu. Jadi untuk beginner ataupun yang dah rasa kecundang dan putus asa untuk bercucuk tanam, saya sarankan mula dengan sayur bayam Brazil sebab saya dapati sayur ini adalah tanaman yang paling senang untuk ditanam. Paling senang dan kalau chances untuk berjaya tu tinggi. Jadi tak adalah kita putus asa lepas tu. So di sini saya ada keratan batang bayam Brazil. Kita boleh beli bayam Brazil di supermarket ataupun kita minta dengan kawan-kawan. Kebanyakan kawan-kawan kita dah ada tanam bayam Brazil. Dalam pasu pun boleh. Di kawan saya yang duduk di apartmen pun boleh tanam bayam Brazil. Jadi bayam Brazil ni kita boleh potong sekurang-kurangnya 2 ruas. 2 ruas. Daripada pokok tu kita potong sekurangnya, kita nampak sini ada ruas-ruas dia. Jadi sekurang-kurangnya 2 ruas. Yang bahagian atas pun kita boleh guna. Jadi kita pacak saja dalam media tanaman kita. Pasu ni saya dah isi dengan tanah campuran yang saya beli dekat nursery. Dah siap-siap dah ada. Kokopit, topsoil, tanah hitam. Sebelum saya bubur tanah, saya dah letak batu di bahagian dasar. Batu atas lubang-lubang pasu. Tujuannya adalah untuk membenarkan air yang kita siram tu keluar balik melalui lubang pasu. Kita tak nak air yang kita siram tu bertakung dalam pasu. Sebab tu kita letak batu-batu ataupun pasu-pasu yang pecah kita boleh letak di dasar pasu lah. Jadi ni saya ada beberapa keratan batang. Cucuk saja. Letak kat atas tu sikit je sebab kalau kita pacakkan
semai dia dalam, jadi dia punya akar tu nak berkembang tu ni banyak ruas. Sebab akar dia keluar melalui ruas. Kalau boleh dalam 5 cm jarak antara satu keratan batang dengan satu keratan batang. Pastikan pucuk ke atas. Bila kita dah buang daun macam ni, kita dah tahu yang mana bawah, yang mana atas. Tengok ruas dia dan tengok sisa-sisa daun tu arahnya ke mana. Dalam 5 cm jaraknya. Kalau jaraknya cukup, di pokok tu akan lebih gemuk lah. Jadi bayam Brazil ni kita siram sekali sehari pun tak apa. Sekali sehari pun biasanya cukup. Bergantung. Kalau Dr. Sarah kata sehari sekali, tapi letak di balcony tak kena cahaya matahari sangat. Tanah dah basah. Kalau tengok tanah dah basah, tak perlulah siram. Jadi bergantung pada cuaca di rumah kita. Okey. Kita semai. Lepas semai, ini adalah salah satu tools yang saya suka guna. Kalau nak mencungkir tanaman, jangan cungkir dengan jari. Kalau saya katakan ini dah sambar, saya nak pindahlah tempat lain, gunakan penyodok kecil ni. Untuk anak tanaman terutamanya. Saya sangat suka. Ini saya beli RM2, 3 ada. 3 unit ada. Cungkir atas. Dia tidak merosakkan akar tanaman. Okey. Pindahkan. Lepas tu siram. Okey, siram. Dan saya sarankan letak di tempat yang agak redup. Untuk 1 ataupun 2 hari supaya dia tidak terkena cahaya matahari yang terlalu terik. Sebab akar dia belum keluar, jadi dia upayaan pokok ni untuk menyerap air ni dia bergantung kepada air siraman dah. Dia tidak kuat lagi. Jadi letak di kawasan yang redup ataupun cahaya matahari yang tidak terlalu terik lah. Dalam masa sebulan insya-Allah boleh kutip hasil, potong dan matang yang keras tu boleh semai balik. Jadi boleh tambah bilangan pasti lah. Kalau ada masalah ulat, boleh siram dengan pengawal serangga organik ataupun gunakan kawalan serangga yang kita boleh gunakan di dapur, contohnya bawang putih. Kita blend bawang putih, tapis, masuk dalam botol, siram. Kita campur air lah buat pencairan. Okey, ini adalah contoh tanaman yang paling senang untuk kita mula berkebun. Okey, moderator ada soalan lagi ke? Ada yang tanya ni. Dia kata dia dah tanam bayam Brazil tapi daunnya tak membesar. Dia tanam bayam Brazil, dia kata tapi daun tak membesar. Daun Kenapa tak membesar? Okey. Pertama sekali cek dia punya air cukup atau tidak. Jenis media yang digunakan mungkin kurang baja. Media yang digunakan tu biasanya kena ada tanah hitam lah ataupun kompos. Dan cahaya matahari yang cukup. 3 tu kena semak lah. Pastikan dia sesuai dengan bayam Brazil. Mesti ada cahaya matahari yang mencukupi. Dia tidak kata bayam Brazil ni tidak semestinya sepanjang hari perlu cahaya matahari. Kalau dapat separuh hari pun dah okey. Okey, ada juga yang tanya juga, nak siram pokok tu macam mana? Sekadar tanah basah lembap sahaja ke ataupun sampai air keluar daripada lubang bawah pasu tu? Okey. Macam mana nak siram pokok Pertama sekali tengok media tanaman kita tu. Setakat mana kelembapan dia. Kalau kering kontang, memanglah kena siram banyak. Dan kita tengok juga cahaya ataupun cuaca pada hari tersebut. Kalau cuaca panas, memang kita jangkakan sekejap je akan kering, siramlah banyak-banyak. Tapi kalau cuaca mendung, tak perlulah siram banyak sangat. Sebab kalau air banyak sangat dekat dalam media tanaman kita ni, kebanyakan pokok tak suka. Tak suka, akar dia boleh repot dan tanaman tu boleh mati. Jadi dari segi berkebun ni dia kena ada try and error juga.
macam kita masak lah kan, ada kena try and error, oh lama-lama kita akan faham lah. Faham pokok macam ni kehendak dia. Tapi secara amnya, pastikan pasu tu ada saliran air untuk keluar bila ada kelebihan air. Maknanya hujan lebat, siram terlebih, air boleh keluar. Kalau nampak tanah tu terlalu kering, siramlah lebih. Kalau rasa cuaca terlalu panas dan kita mungkin keluar rumah daripada pagi sampai ke petang, mungkin tengah hari pokok tu dah kering, boleh letak sabut kelapa. Kokopit letak di atas permukaan tanah supaya mengelakkan pengeringan air dalam media tanaman dengan cepat. Jadi kita boleh lambatkan pengeringan media tanaman lah dengan letakkan sabut kelapa. Okey doktor. Ada juga yang tanya dari segi air ni. Apa pendapat doktor kata ada yang siram guna air beras, air cuci ikan boleh menyegarkan pokok? Okey. Saya sendiri guna air beras. Air beras. Setiap kali saya cuci beras, saya akan simpan air beras tu dalam besen dan biarkan dalam tempoh 2 hingga 3 hari supaya berlaku fermentation ataupun penapaian. Jadi bila berlaku penapaian, ada bakteria yang baik dihasilkan dan cair yang dah berlaku penapaian tu, air beras yang dah berlaku penapaian tu, saya campurkan buat pencairan. Buat pencairan maknanya kita biasa basuh beras mungkin dalam 1 liter kan air beras tu. Tapi bila kita nak siram pokok, kita campurlah dalam 5 liter ke. Dia tak ada lah sukatan yang tetap. Campur, ada pencairan, siramlah pokok. Pokok suka sebab tanah tu suka. Bakteria dalam tanah tu suka. Dengan bakteria baik daripada air beras. Air basuhan ikan, dia mengandungi mineral-mineral yang disukai oleh pokok. Tapi saya nasihatkan, kalau guna air ikan, kena tapis. Sebab kita takut sisa-sisa ikan tu, bila kita siram di atas media tanaman, ada pest datang. Tikus contohnya, biawak datang. Jadi kita tak naklah tanaman kita ni oleh makhluk perosak yang lain macam tikus kan. Jadi pastikan air ikan tu dibuat pencairan dan telah ditapis. Okey. Okey doktor, tadi doktor sebut bakteria kan suka air beras. Ya. Ni ada yang tanya, ada fakta menyatakan mikroorganisma daripada medium tanah jenis tanaman yang digunakan untuk indoor plant bahaya untuk kesihatan. Apa komen doktor? Okey, untuk media tanaman saya tidak menggunakan air siraman, air beras dengan air ikan tu untuk dalam rumah. Untuk luar rumah saja. Mesti digunakan di luar rumah saja. Dan kalau kita ada indoor plant, saya nasihatkan tutup dengan batu-bata. Batu-bata biasanya ada batu kecil-kecil putih-putih tu untuk buat hiasan. Ada perlit yang dijual di di nursery lah. Bukan maknanya media tanaman tu terdedah dalam rumah kita. Saya rasa lebih selamat ditutup dengan batu-bata dan dia pun nampak cantik dan bersih. Okey. Dari segi pembajaan lebih sesuai guna baja untuk tanaman dalam rumah lah. Oh, memang ada baja spesifik untuk indoor plant. Oh, biasanya tanaman di dalam rumah tu adalah pokok bunga dan pokok bunga ada baja dia. Dan bagi saya kalau pokok bunga tak organik pun tak apa sebab kita bukan nak makan. Alright. Okay, ada satu lagi soalan doktor. Dia tanya ni, ada tips tak nak elakkan semut yang suka hurung pokok cili? Pokok cili? Semut suka kat pokok cili. Macam mana nak elakkan semut? Okey, bukan semua semut tu musuh tanaman ya. Saya ada juga kerengga di pokok kacang panjang saya dan kerengga tu kawan saya. Walaupun dia garang masa saya nak petik kacang panjang tu,
Tapi kerengga ni lah mengawal, dia adalah serangga yang mengawal musuh tanaman. Biasanya pokok kacang panjang ni ada banner yang putih-putih bawah daun tu kan. Jadi bila ada kerengga di pokok tu, dia menghalang musuh tanaman tu. Dia makan ya. Makan. Jadi kalau ada semut, semut ni kalau sedikit dia bagus. Kalau banyak dia tidak bagus. Sebab dia punya urin dia tu, dia buat sarang dalam pokok sili dan urin dia tu tidak bagus untuk akar tanaman lah. Boleh cuba guna kawalan organik, contohnya neem oil ataupun cuka kayu. Spray dekat pokok tu waktu petang. Saya dari segi semut ni pastikan tempat-tempat dia bersarang tu, contohnya tempat-tempat kita punya kompos ataupun dalam pasu tertentu tu dia ada sarang dia. Saya cuba hapuskan dia punya sarang lah. Okey. Okey doktor, kita gerak ke slot yang seterusnya untuk doktor kongsikan tanaman yang ada di sekitar rumah doktor. Okey. Okey. Memanglah soalan banyak kena bagi. Inilah. Ini nampak. Ini nampak. So saya boleh move kan? Okey. Oh, gila dah. Saya nak gila. Masih dekat sana kan? Okey. Perlu. Boleh doktor tunjuk pokok apa yang ada? Mungkin kamera kena zoom sikit kot, tak nampak. Zoom. Mesti minta zoom. Minta zoom sikit. Nampak hijau je. Moderator kata kena pokok. Zoom. Kat bawah, pokok saya dekat bawah. Bagus tu. Sebab kita ada masalah sikit nak kamera untuk bergerak daripada satu spot ke satu spot. Jadi saya tak boleh nak bawa kamera tu untuk sepanjang seluruh laman. Jadi kena apa yang ada dekat dengan saya saja boleh tunjuk. Okey. So sekarang saya pakai topi sebab cahaya matahari direct dekat muka saya. Sunblock pakai tak tu doktor? Sunblock dah pakai dah. Tadi dah berpeluh-peluh dah ni. Tak nampak muka, tak apa dengar suara je. Okey. Okey. Alhamdulillah saya ada 46 jenis tanaman yang boleh dimakan. Maknanya sayur, ulam-ulaman dan buah-buahan. Saya tak banyak buah sebab biasanya buah pokok besar. Jadi laman saya sempit, so buah saya ada dalam 4-5 jenis sajalah. Selebihnya ulam-ulaman dan sayur-sayuran. Dan koleksi tanaman ni saya tambah secara perlahan-lahan lah. Tanam yang senang dulu, baru tanam yang agak cerewet. Jadi apa yang ada dekat berhampiran dengan saya adalah sayur raja. Boleh saya duduk ke? Boleh? Okey. Ni sayur raja saya beli daripada penjual sayur tu sendiri, dan batang yang keras tu saya kemas. Jadi dalam 3 minggu dah boleh tuai lah. Kalau kita beli sayur raja ni agak mahal lah. Saya beli RM3. Dekat yang kecil saja. Jadi yang saya tanam ni ada 3 pasu daripada satu ikat yang kecil lah. Ini adalah daun ketumbar Jawa. Ketumbar Jawa adalah perisa masakan. Biasanya kita guna dalam sup dan tom yum. Kalau kita pergi Myanmar, Bangkok, negara Thai, biasanya tom yum digunakan untuk
ketumbar Jawa digunakan untuk tom yum lah. Saya lebih suka ketumbar Jawa berbanding dengan daun ketumbar biasa. Dan bila pokok tu dah matang, dia ada keluar bunga macam ni. Bila bunga tu dah benih dah matang, dia warna hitam dan benih akan jatuh atas tanah, pokok baru akan keluar. Saya biasanya suka tanam pokok yang dia boleh, maknanya generasi yang seterusnya tu dinaik dengan sendiri sebab jimat masa. Nah, ni adalah pokok selasih. Pokok selasih ni saya gunakan dalam masakan, tapi kebanyakannya saya guna sebagai ulam saja. Pada hari bekerja biasanya saya tak masak sayur. So saya masak lauk saja. Sebab masa tak cukup, sayur saya makan ulam mentah lah. Di belakang saya adalah pucuk aku. Mula-mula saya sendiri pun tak tahu pucuk aku ni saya boleh tanam di laman rumah. Sebab biasanya kita tengok dekat paya-paya. Tapi bila, minta maaf ada masalah teknikal sikit. Biasalah bila syuting di outdoor ni ada macam-macam hal kan. Jadi pucuk paku saya tak nak ni sebagai percubaan. Tapi alhamdulillah saya rasa dah setahun dia membiak lah. Dan belakang ni adalah limau kasturi. Saya ada pucuk serai kayu. Ini ulam biasanya orang Pantai Timur lah, orang Kelantan, orang Terengganu. Dan bawah tu adalah daun pucat. Of course ini ada keperluan asas lah bagi saya, daun kari. Dan sebelah adalah ulam juga, saya tak boleh ingat. Offhand sekarang. Okey, dan apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah tong kompos saya. Okey, tong kompos saya. Bila saya mula berkebun, saya kitar semula sisa dapur saya. Maknanya sisa dapur yang saya maksudkan adalah kulit bawang, sayur-sayuran, batang sayur, kulit timun semua tu, kulit nenas, mangga, durian tu saya kitar semula. Maknanya letak dalam bekas yang asing berbanding dengan sampah yang tidak boleh dikitar semula. Jadi dengan mengitar semula sisa dapur, saya boleh jimatkan 60% daripada kandungan tu sampah saya daripada pergi ke landfill. Maknanya 60% tu saya masukkan ke tong kompos, jadikan kompos. Bila dah bertukar kepada kompos, saya taburkan di atas bedding, atas media tanaman pokok-pokok. Biasanya mengambil masa dalam 3 hingga 4 bulan untuk dia bertukar kepada kompos. Okey. Ini adalah tong sampah biasa. Sebab saya tengok tong kompos yang komersial kecil dan mahal. Jadi suami saya invest sendiri lah. Jadi beli tong kompos biasa, tebuk lubang di dasar dan di bahagian bawah. Bahagian bawah 1/4 daripada tong tu ditebuk dan masuk dalam tanah. Maknanya ditanam 1/4 daripada dasar. Dan sisa dapur tadi, saya tidak mengitas semula masakan yang dah bercampur minyak semua, saya tak itas semula sebab mikroorganisma tidak suka minyak. Sisa yang segar saja, tidak dimasak saja. Tapi kalau macam roti, nasi, lebih-lebihan kerak nasi, saya kitas semula. Masukkan dalam, yang ni dah penuh. Tong kompos saya dah penuh ni. Masukkan sisa dapur dan saya ambil tanah, tutup supaya proses pengkomposan itu berlaku dengan cepat dan dia tidak busuk. Perlu diingatkan, sisa dapur kita tidak boleh simpan banyak hari. Saya biasanya sisa dapur yang semalam, hari ni saya masukkan ke dalam tong kompos. Kalau dah banyak hari, dia reput. Dia busuk. Busuk dengan reput lain. Kalau dia dah busuk, nanti ada ulat. Jadi tong kompos saya tak ada ulat. Kita tak nak ulat. Kita nak mikroorganisma yang boleh menukarkan sisa dapur kita kepada kompos. Dan kompos ni kita kembalikan semula kepada tanaman kita. The best baja adalah kompos. Dan kita boleh elakkan penggunaan baja kimia. Jadi ini yang ni dah bertukar, saya boleh gunakan sebab dia dah kering. Jadi kat sini tak nampak dah sayur-sayur sawi ke apa ke, nampak macam tanah kan.
Jadi saya boleh scoop tabur di tanaman yang ada. Okey. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Moderator? Ada soalan yang tanya, pokok kari, diorang tanam pokok kari tapi daunnya rosak, berlubang-lubang dan ada bintik. Macam mana nak buat tu? Itu pengalaman saya, pokok kari, pokok cili, pokok tomato itu adalah tiga tanaman yang musuh tanaman suka. Serangga suka lah, serangga perosak suka. Untuk tanaman macam ni, untuk daun kari, alhamdulillah setakat ni saya hanya ada pengalaman sekali saja diserang oleh rasa perosak. Pertama sekali kena letak di cahaya matahari terik. Maknanya pokok kari ni tak boleh duduk tempat terlindung. Sebab kalau dia terlindung lagi senang kena serangan perosak lah, tanaman serangga perosak. Jadi kalau ada nampak jadi hitam-hitam ataupun daun tu berlipat, ada putih-putih bawah daun, boleh cuba gunakan semburan bawang putih, tumbuk bawang putih campur dengan cili api, tapis, kubur dalam botol, campur air, spray. Dan spray waktu petang, jangan masa tengah hari terik sebab pokok tu akan layu sebab dia panas. Jadi spray utamanya bawah-bawah daun, bahagian bawah. Maknanya kita spray daripada bawah. Kalau daun tu dah terlalu kronik, dah terlalu teruk kena serang dengan serangga perosak, cantas saja. Cantas saja batang. Utamanya kalau kita tanam lepas tu, kita tak nak pokok tu terlalu besar. Jadi kita cantas saja. Saya pun dah pernah sekali cantas pokok ni. Bila daun dia terlalu teruk sangat diserang makhluk perosak. Cantas nanti dia naik pucuk baru yang sangat cantik, segar, bebas daripada serangga perosak. InsyaAllah. Untuk cili sama juga. Kena pastikan pencairan semburan kita tu tidak terlalu pekat. Kalau tak, cili kita habis gugur daun sebab panas, sembuh waktu petang. Dan kita tak bolehlah nak expect kali sembuh dah settle semua masalah kita, tak. Sebab kawalan makhluk perosak secara organik ni dia mild. Dia tidak macam racun perosak yang kimia. Jadi kita kena sembuh mungkin 2-3 hari berturut-turut baru nampak ada perubahan. Kena sabarlah. Okey, harapnya menjawab soalan Ayus dengan Dr. Fifi. Kena cantas pokok kari you all kat rumah tu. Sementara kalau cantas tak tu boleh, maknanya kita dah cuba macam-macam, tak boleh, nampak pokok tu tak ada respon. Boleh cantas, jangan takut untuk cantas pokok. Sebenarnya macam rambut kita juga, kalau di-trim kan, di-trim 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, dia makin sihat. Jadi tanaman, pokok-pokok tanaman ni, kebanyakannya kalau kita trim dia makin sihat. Saya mula-mula saya berkebun, saya sayang nak trim pokok saya. Tapi sebenarnya itu salah. Banyak pokok lebih sihat, jadi lebih sihat bila kita trim. Okey, doktor ada satu lagi soalan. Dia tanya berkenaan dengan kalau dia dah letak kokopit atas media tanah, masa nak letak baja biji tu boleh tabur atas kokopit ke kena letak atas, kena angkat kokopit tu letak atas tanah? Boleh atas bawah. Okey, masa kalau kita nak letak baja, kita gemburlah tanah tu. Gembur tanah tu supaya baja tu masuk dalam media tanaman. Kokopit boleh maintain kat atas lah. Tolak sikit kokopit tu, gembur-gemburkan, masuk baja. Tapi baja jangan dekat sangat dengan akar, jarakkan dengan batang pokok sebab dia terlalu panas. Kalau terutamanya kalau kita guna banyak. Jadi guna dalam amount yang sedikit, biasanya dalam satu sudut teh je untuk satu pokok sayuran macam tu kan, pokok kecil-kecil, remek. Guna jangan terlalu banyak. Kita ambitious, nak pokok kita segar, kita bubur banyak. Sebenarnya dia memudaratkan pokok tu. Guna dalam jumlah yang sedikit, tapi kita buat secara berkala, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, ikut jadual dia. Dan jarakkan dengan batang pokok. Jangan direct atas akar. Okay?
Okey, doktor ada lagi soalan ditanya. Pasu yang sesuai untuk tanam pandan. Ni soalan saya Pasu juga yang dah. sesuai. Saya ada pandan sebelah saya ni. Mungkin tak nampak. Saya guna pasu yang paling besar lah yang kita ada. Saya rasa pasu saya tu dalam 18 inci. Dia punya diameter. Kena Saya kerak. tak, walaupun saya ada ruang untuk tanam pandan dalam laman rumah, tapi saya lebih prefer tanam dalam pasu yang besar sebab pokok pandan ni dia cepat membiak dan merimbun. Kalau kita tak ada masa, dia conquer kita punya laman. Jadi laman kita jadi semak dan kita takut ada ular membiak dan sebagainya kan. Berlindung kat situ, jadi bahaya. Sebab pandan ni kita bukan nak guna banyak. Sekali kita guna 3 helai, 4 helai macam tu je kan. Jadi bagi saya dalam pasu besar macam tu dah mencukupi dan dia tidak akan membiak di luar kawalan. Dia akan terkawal dalam pasu tu. Sebab akar pandan dia panjang. Perlu pasu yang besar. Pokok pandan ni doktor kena kerap siram tak? Saya dah 2 kali tanam tak berjaya. Pada peringkat awal tu mungkin dia agak susah sikit, tapi masa kita ambil benih tu pastikan dah ada akar. Dah ada akar yang mencukupi. Kalau kita ambil macam daun dengan batang je nak semai, payahlah nak hidup. Saya sarankan ambil benih ataupun batang pandan yang ada akar. Dia terputus sikit dengan induk dia tak apa, tapi dah ada akar supaya bila kita pindah tu chance untuk dia sempat tu tinggi sebab dia dah ada akar. Jadi dia boleh menyerap siraman dan sebagainya. Masa pindah ke polybag atau pasu tu jangan terus letak di bawah matahari direct. Letak tempat terlindung sikit, cari matahari sejam 2. Lepas 3 hari lepas tu anjak sikit ke tempat cari matahari direct. Tanaman ni macam manusia juga, dia perlu adaptasi di tempat baru. Sama juga. Tangga ni. Ada soalan? Okay, doktor. Ada yang tanya, Masita, dia kan baru dapat baby, breastfeeding, dia tanya boleh makan tak pucuk paku during breastfeeding? Tak ada masalah. Boleh Pucuk makan paku tak? sangat Semua boleh tinggi makan. dengan zat besi, vitamin, mineral. Saya sebagai dietitian, saya tak ada jumpa bukti yang menunjukkan pucuk paku tu kontra indikator. Maknanya tidak sesuai digunakan untuk orang yang wanita mengandung atau sis badan. Memang sayur hijau, utamanya hijau gelap. Sangat tinggi dengan vitamin dan mineral. Pucuk paku antara tanaman yang saya gemar dan saya gunakan pucuk paku sebagai sayur winnie food lah, makanan pelengkap bayi. Masa saya anak saya kecil, saya ambil beli pucuk paku, blend dalam bubur. Sebab pucuk paku biasanya dia tak guna racun racun perosak. So untuk bayi saya gunakan sayur-sayur yang tidak memerlukan racun perosak untuk dia tubuh. Dan pucuk paku adalah salah satu contoh lah. Okey. Ini soalan untuk nak siram pokok. Okey, ada yang Puan Saraswati tanya, kalau kita rendamkan kulit bawang dan sayuran dan buah-buahan dan siram pada pokok, boleh ke? Dan macam mana tip nak sembuh pokok yang masih anak lagi? Untuk yang rendaman tu dia macam fermentation juga tu. Dia sebab ada zat-zat daripada kulit bawang semua tu yang bagus untuk media tanaman. Jadi sebelum siram buat pencairan. Tapi saya tak sarankan untuk anak pokok. Jangan siram dengan air bata ke apa ke untuk anak pokok. Sebab anak pokok dia sensitif. Cukup dengan baja-baja yang ada di media tanaman saja. Pagi dia berakar, dia ada keluar daun baru, pokok baru, ambil baru siram air siraman baja ataupun baja. Jadi anak pokok saya tak galakkan lah guna siraman macam tu ataupun bubur baja. Okey doktor, soalan ada lagi tapi tadi doktor dah cerita kita move on. Tadi doktor dah cerita sikit pasal nak kawal serangga pada pokok cili dengan pokok kacang kan.
Macam mana dengan pokok-pokok lain? Macam mana nak kawal serangga perosak tu? Contohnya apa? Pokok-pokok sayur yang Musuh lain-lain lah. tanaman ni banner. Banner adalah racun perosak, makhluk perosak. Nama dia banner. Nama dia banner. Banner adalah makhluk perosak yang suka di bawah daun. Dia warna putih-putih, dia bergerak. Kalau kita perhati dia bergerak. Dia menjemput zat-zat pada daun tu. Terutamanya pada pucuk tanaman ataupun di batang yang bahagian muda tu. Jadi lama-lama pokok akan layu dan mati. Walaupun nama banner, tapi dia memang tak membina. Jadi saya biasanya kawal dengan sama ada semburan air bawang putih yang dah dicairkan ataupun cuka kayu ataupun neem oil. Buat pencairan dan sembuh perlu 2-3 kali baru ada perubahan pada pokok tu lah. Tapi nombor satu, pastikan pokok tu yang suka cahaya matahari letak dekat cahaya matahari. Salah satu punca banner suka ni kalau duduk tempat redup-redup tapi pokok tu tak suka redup. Pokok cili memang agak mencabar untuk ditanam sebab itu cili adalah salah satu sayur yang sangat tinggi kandungan racun serangga dalam cili dan tomato. Sebab tu cili kalau boleh cuba tanam walaupun di cerewet, sebab kalau kita beli kat luar kandungan racun perosak sangat tinggi. Doktor, saya ada soalan tapi doktor duduk minum dulu, rehat jap. Satu saya tanya soalan. Okey, saya nak move on ke pokok kaca panjang. Okey. Okey. Jika peserta masih ada soalan, boleh tulis kat ruangan chat ya, saya akan bacakan. Okey, sila doktor, ready dah. Okey. Okey, ini belah saya ni adalah pokok kaca panjang. Sebenarnya dekat junjung pokok ni ada 3 spesies. Laman saya sempit. Jadi dalam satu junjung saya tanam 3 tanaman. Ni eksperimen saya lah. Ada kacang panjang, ada kacang buncis, ada petola yang baru berbuah. Okey. Pokok saya ni ada penjaga. Ada penjaga yang garang. Penjaganya adalah serangga. Kalau zoom kat sini nampak sarang serangga dia. Jadi pokok kacang ni serangga suka. Dulu saya ingat serangga ni membahayakan, merosakkan tanaman. Tapi bila saya baca dan kongsi pengalaman dengan rakan-rakan kebun bandar, dia kata jangan buat apa-apa dengan serangga tu sebab serangga ni boleh mengawal makhluk perosak yang boleh merosakkan kacang panjang. Biasanya kalau musuh biasa pokok kacang panjang adalah yang putih-putih bawah daun tu. Apit dan sebagainya. Jadi bila ada serangga ni, walaupun dia buat sarang, dia bengkokkan daun, dia tidak mengapa-apakan tanaman kita. Dia tidak mengapa-apakan tanaman kita dan dia mengawal makhluk perosak yang lain. Jadi sepanjang kerengga ni ada, alhamdulillah kacang panjang saya memang tak ada satu pun rosak. Jadi dia rakan baik saya walaupun dia agak garang dengan saya. Okey. So benih kacang panjang ni saya dapat daripada adik saya. Saya dapati benih dia bagus. Kacang panjang ni panjang. Biasanya saya gunakan sebagai ulam je. Petik, basuh sikit, makan fresh. Sayang nak masak sebab takut zat dia berkurangan. Itu pokok kacang panjang. Saya juga ada pokok tomato cherry kat sini. Tomato cherry ni saya letak kat sini sebab dia ada banner. Dia diserang oleh banner bawah daun dalam minggu lepas.
Jadi saya angkut daripada tempat yang lain, pindah ke sini supaya kerengga ni jaga juga pokok tomato cherry saya. Itu apa yang saya ada kat sini lah. Tepi tu saya ada 5 purut dan pokok lemon. Tapi lemon saya belum mengeluarkan hasil lah. Di sepanjang pagar saya ni, saya tanam manis. Pucuk manis. Namanya pucuk manis, pokok cukur kan. Di tepi pagar sebagai background lah untuk laman saya. Jadi pucuk manis tu alhamdulillah tak habis makan dan boleh dikongsi dengan rakan-rakan lah. Salah satu kebaikan berkebun adalah kita boleh berkongsi hasil tanaman kita dengan kawan-kawan dan jiran-jiran. Itu satu kepuasan lah bagi saya. Okey, ada soalan lagi moderator? Soalan dari peserta tak ada, tapi saya ada soalan doktor. Boleh. Saya nak tanya, saya ni boleh kata beginner jugalah sejak PKP hari tu. Boleh. Dah tengok orang viral, pokok viral apa, saya pun membelilah juga dan cuba menanam. Tapi bila pokok dah besar, saya takut nak tukar pasu sebab saya takut pokok saya tu mati. Okay. Ada tips tak macam mana? Okey. Biasanya masa kita beli pokok dekat nursery, pasu yang diberi tu polybag ataupun pasu kecil Dan bila pokok kita besar, kita kena pindahkan. Pertama sekali, sediakan media tanaman yang mencukupi lah. Maknanya pasu yang kita nak pindahkan tu mestilah pasu baru tu lebih besar daripada yang asal. Media tanaman dia pun cukup banyak, lebih banyak daripada yang asal. Kedua adalah waktu kita pindah tu. Waktu pindah tu penting. Seelok-eloknya waktu pagi sebelum pukul 9. Sebab semua tanaman berada dalam keadaan optimum segar pada waktu pagi. Selepas pukul 9.30 macam tu dia dah macam tidur dah. Sebab tu kalau kita petik sayur ke ulam ke selepas pukul 9.30 macam tu, dalam 5 minit pun dah layu. Dalam masa 5 minit pun dah layu. Jadi waktu pindah penting waktu pagi. Petang kalau dah redup 6.30 boleh, tapi paling bagus adalah waktu pagi. Kalau pindah macam sekarang dah panas sikit kan, pukul 10 ke atas ke, peluang untuk dihidup sangat tipis. Sangat tipis. Jadi pindah waktu yang betul lah. Dan letakkan masa lepas pindah tu, jangan terus letak dekat cahaya matahari. Sebab dia nak beradaptasi dengan media yang baru, letak di cahaya matahari pagi sekejap je yang tidak terlalu terik, ditelindung sikit. Telindung ada shade. Lepas tu sehari 2 hari lepas tu baru pindah ke tempat kena matahari. Nampak daun dia dah segar sikit semua kan, nampak dah tegak pokok tu, baru kena matahari. Oh, mungkin sebab tu lah satu pokok tu saya dah pindah mati. Saya buat waktu malam balik kerja. Tu yang saya takut nak pindah lagi ni. Dia pun hidup. Pagi dia paling segar. Masa tu lah paling sesuai untuk pindah pokok. Oh, okey. Ada soalan lagi tak? Okey, soalan dah tak ada doktor. Okey, saya nak ingatkan peserta mohon isi kehadiran di pautan yang diberikan di ruangan chat. Doktor mungkin boleh, doktor ada satu soalan. Tiba-tiba ada soalan ni. Guna organik 100%. Saya tak dengar sebab ada kereta lalu dekat rumah saya. Ni, soalan dari Encik Amin. Orang healthcare juga ni. Dia tanya kalau guna dia tanya kalau guna organik 100% atau ada juga guna baja atau racun kawal perosak atau suburkan pokok. Aduh, apa soalan Amin ni? Oh, dia tanya doktor guna baja, doktor guna organik 100% ke? Atau ada juga guna baja atau racun untuk kawal perosak? Atau suburkan pokok? Untuk saya lah untuk tanaman untuk makan, edible plant, sayur atau buah, saya guna organik 100%. Organik 100%. Maknanya baja tai ayam, tai kambing, ataupun kompos. Itu saya guna untuk pembajaan. Kawalan makhluk perosak saya guna yang tadilah, bawang putih dengan cili api, cuka kayu, neem oil. 3 tu.
Untuk bunga, saya ada dalam 18 jenis bunga dekat laman saya, sebab bunga ni bagi saya menceriakan laman dan kalau tengok sebelah saya ni rama-rama banyak, lebah banyak. Jadi mereka adalah ejen pembungaan tanaman yang kita boleh makan. Untuk bunga-bunga, sebab kita tak makan, saya guna baja kimia. Tapi sekali-sekala saja. Tidak selalu. Sebab saya pun guna baja organik juga untuk bunga-bunga. Sekali-sekali saja saya guna baja bunga untuk pokok bunga. Tapi untuk pokok boleh makan, memang saya 100% organik. So, bila Cik Amin nak sampai rumah saya tu, dia pun kaki kebun. Okey. Moderator, ada soalan lagi? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Soalan dah tak ada. Mungkin doktor boleh bagi kata-kata penutup? Saya harapkan sesi perkongsian pada pagi ni, ilmu yang tak seberapa saya ada ni, tapi saya suka kongsikan sebab saya seronok tengok orang makan secara sihat lah. Sebab saya dapati bila kita bercucuk tanam sendiri, kita boleh makan hasil tanaman kita. Biasanya tanaman yang kita tanam tu sayur-sayuran, jadi dengan sendirinya meningkatkan pengambilan ulat-ulaman dan sayur-sayuran. Dan itu adalah salah satu tugas saya sebagai seorang dietitian, untuk menggalakkan orang makan secara sihat, bersenam, menjalani gaya hidup sihat. Jadi diharapkan sesi perkongsian pada pagi ini dapat sedikit sebanyaklah ilmu dan memberi motivasi lah kepada yang baru nak bermula ataupun tengah berfikir macam mana nak mula kan. Kalau ada kekurangan, sebab saya bukanlah petani profesional, jadi kalau ada kesilapan atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga hasil tanaman masing-masing dapat mengeluarkan hasil yang baik, yang boleh dikongsikan dengan ahli keluarga. Itu saja daripada saya, moderator. Terima kasih atas sesi peluang yang diberikan pada pagi ini. Okey, terima kasih Dr. Zahra. Tapi saya tengok atas meja tu air color macam biru-biru hijau turquoise. Dr. share boleh? Saya suka berkelah dekat kebun saya. So hari ni urusia yang datang kat laman saya ni bolehlah piknik dekat laman saya. Air warna biru ni. Air warna biru ni adalah siapa yang datang rumah saya memang tak ada air manis. Zero sugar. Zero sugar. Saya akan gunakan tanaman-tanaman rumah saya ni sebagai teh. Ni adalah teh bunga telang. Bunga telang. Kalau Pantai Timur dia panggil bunga nasi kerabu. Oh, yang biru tu. Untuk mewarnakan. Moderator kita mesti tahu. Bunga nasi kerabu. Mungkin urusia boleh petik kot satu. Tu dia. Purple tu. Dengan adik minta pudina sikit adik. Tu. Siapa yang datang rumah saya, kalau student saya buat kuis. Mengecam tanaman. Okay. Ada dua jenis tanaman ataupun bahan lah dalam. Saya bubuh pudina dan bunga telang. Bunga telang ni tak ada rasa tapi ada khasiat dan memberi warna. Dia adalah pewarna semula jadi. Kita boleh guna dalam teh dan masakan. Bubuh je dalam teapot kita, masukkan air panas. Ni hasilnya. Ini urusia kita dah 2 kali dah minum. Dia orang kata sedap, saya buatlah lagi. Jadi warna biru dan aroma pudina. Sangat menyegarkan. Dan ini ulam yang saya petik tadi belakang saya ni. Ini nasi lemak bukan saya buat, ini beli. Jadi
makanlah dengan ulam-ulaman supaya biasanya nasi lemak yang kita beli tak cukup sayur kan. Jadi kita boleh guna ulam untuk top up sayur-sayuran. Okey. Ada soalan pasal teh? Doktor, air tu ada yang berminat nak tanya ni. Air yang doktor buat tu, doktor rebus dulu bunga tu ke atau just masuk ke dalam air panas je? Air panas saja. Air panas saja. Tipot saya ni ada penapis siap kan. Jadi masukkan je. Basuh dululah. Basuh dulu. Kalau pucuk bunga ni tak basuh tak apa. Tapi pudina sebab dia tanam atas tanah, saya basuh. Jadi masukkan dalam penapis tu. Tuang air panas. Bagi dalam masa 5-10 minit. Bagi warna pigmen tu keluar. Yang ni. Pigmen keluar. Jadi kita minum lah. Sangat menyegarkan. Kalau bergula dah tak rasa sedap. Kak Azni dah rasalah sedap ke tak? Jom kita minum. Kita sebenarnya berpiknik tengah panas ni. Doktor, sambil-sambil minum ni ada lagi seorang peserta tanya. Boleh. Dia tanya kerengga itu membantu daripada perosak tanaman. Tapi macam mana kalau kerengga tu menyerang kita? Okey. Sedap doktor lah. Okey, memanglah kerengga ni garang. Kita kena berhati-hatilah masa kita nak ambil tu. Kita halau-halau dia sikit kan. Jangan terus terus ambil je. Jadi kena berhati-hatilah ambil. Setakat ni saya tak pernah lah kena serang. Jadi macam biasanya kerengga tu dia suka dekat bunga kacang panjang. Kita nak ambil buah. Sebab dia suka nektar pada bunga tu. Jadi dia tak adalah banyak dekat buah. Jadi kita hati-hati bagi dia beralih tempat dulu baru kita ambil. Dia kan penjaga, minta permission dulu. Sebab kacang panjang ni kalau tak ada kerengga memang payah. Kita nak elak daripada makhluk perosak tanpa menggunakan racun. Itulah, saya pun hari ni baru tahu kerengga tu rupanya bagus. Selama hari ni bila kita nak ambil, bila kita nak ambil, macam saya balik kampung tu nak ambil buah kat dusun, pokok duku, dokong tu memang banyak kerengga. Kita rasa musuh kita lah kerengga tu, rupanya ada kebaikannya. Okey, soalan pun dah ada. Kita kalau nak bertanam secara organik, kita kena perhatikan haiwan ataupun organisma yang ada di tanaman di laman kita tu, ada pokok yang membantu tanaman kita. Macam ada satu jenis pokok pinto, kalau tak silap nama saya, dia adalah nitrogen feeder. Jadi kalau dia bukan rumpai, jadi kalau nampak pokok tu ada dekat bedding kita, dia ada hidup. Instead of rumpai, kita rumput, kita bagi dia naik. Dan pokok ubi keledek kan, dia pun nitrogen feeder. Kalau kita tanam dia, lepas kutip hasil, kita gilir, tanam sawi pula. Jadi sawi kita lebih subur. Elakkan tanaman yang sama pada tempat yang sama. Gilir-gilir, sebab setiap tanaman tu dia punya keperluan nutrien dia berbeza. Sama juga dengan haiwan, kita perhati. Macam lebah. Lebah bagus untuk pendebungaan. Rama-rama pun bagus untuk pendebungaan. Cuma rama-rama ni, sebelum dia jadi rama-rama, sebelum dia jadi baik, kawan kita, dia jadi musuh kita dulu. Dia ulat kan. Jadi ulat tu kita kena kawal lah. Kalau dia dah jadi rama-rama tu tak apa. Dia jadi kawan kita. Jadi bukan semua kita nampak serangga-serangga di laman kita ni sebenarnya musuh tanaman kita. Bukan. Ada tanaman yang jadi kawan kita. Macam burung. Burung pun selalu juga datang ke laman saya. Dia makan ulat. Dia makan ulat. Jadi kalau sekali-sekala burung tu patut betik ke, patut mulberry saya tidak sedekah je lah. Sebab dia dah bantu saya makan ulat kan. Itulah. Jadi selain kita bersedekah dengan jiran-jiran, rakan-rakan, kita boleh bersedekah jugalah dengan haiwan-haiwan macam ni. Okey. Doktor ada satu lagi soalan, mungkin soalan terakhir kot ni. Kulit telur sesuai tak untuk jadi baja tanaman?
sangat sesuai. Saya pun kita semula kulit telur. Sebab So, dia kena tinggi hancurkan dulu, fosforus dan kalsium. Kena hancurkan dululah kulit telur tu, ke letak Ya, je? ya. Ya, basuh dulu kulit telur tu. Kalau tak basuh takut biawak apa semua datang. Basuh dan kalau rajin jemur dulu supaya senang dihancurkan. Tapi saya biasanya tak berapa rajin. Lepas basuh saya terus hancurkan. Tabur di atas bedding, atas tanaman ataupun saya masuk dalam kompos. Sebab dia tinggi kalsium dengan fosforus. Kalau macam pokok tomato, ni tomato saya. Tomato dia tinggi potasium. Jadi kalau macam kulit pisang, kulit betik, yang tu sangat bagus untuk pokok tomato. Kalau kita dah buat kompos, kita letak atas dalam polybag pokok tomato. Ataupun kalau kita tanam tomato tu dalam tanah, kita boleh tanam kulit pisang tu sekitar pokok tomato kita. Okey doktor, ada satu lagi. Tadi doktor dah sebut kalau kita nak petik tanaman tu seeloknya waktu pagi kan? Betul. Ini doktor Pu tanya, katalah satu hari tu doktor petik banyak macam-macam jenis sayur. Takkan nak masak semua satu hari kan? So macam mana doktor simpan sayur-sayur tu? Simpan? Macam mana simpan? Macam mana simpan? Okey, saya biasanya kalau macam kacang panjang ni, kalau musim dia dah berbuah, dia berbuah banyak kan. Kalau kita nak kutip sikit, masak, nanti dia tua. Jadi saya terpaksa juga kutip banyak dan simpan dalam peti sejuk lah. Jadi biasanya saya simpan sayur saya dalam paling tinggi 2 hari lah. Simpan dalam plastik yang ziplock ataupun bekas kedap udara. Tapi kalau plastik ziplock tu saya masukkan tisu yang dibasahkan dengan air. Yang tu saya dapat ilmu daripada kawan saya. Basahkan tisu kitchen towel tu, lipat-lipat, masuk dalam plastik ziplock, masuk sayur dalam tu. Contohnya sawi, bayam, masuk tutup rapat, masukkan dalam drawer peti sejuk kita. Tempat kita letak dalam peti sejuk pun penting juga. Kalau kita letak di luar daripada drawer tu mungkin dia jadi beku kan, rosak. Jadi tempat sayur yang sesuai, terutama sayur berdaun adalah di dalam drawer. Ataupun dalam bekas yang kedap udara tapi kita alas dengan tisu kitchen towel lah. Saya tidak sarankan surat khabar ya. Saya tahu ada orang guna surat khabar. Saya baru nak tanya soalan tu. Surat khabar tidak sesuai sebab dia ada karbon. Jadi kita dah penat-penat tanam secara organik. Kita bubuh surat khabar pula dalam tempat storage kita. Jadi kitchen towel is the best. Kalau cili api ataupun cili besar tu kan, untuk simpan, letak dalam kontainer yang kedap udara, letakkan bawang putih dalam 3-4 ulas. Betul, saya pun ada amalkan yang tu. Gas sulfur yang boleh memanjangkan tempoh hayat ataupun tempoh kesegaran cili kita. Lebih tahan lama. Seminggu pun okey lagi. Lebih tahan lama. Kalau macam daun ketumbar, daun sup, kita tengok dia cepat rosak kan? Betul. Masa saya tak tanam sendiri, saya bekukan. Bekukan bunga kantan, serai, halia, lengkuas semua saya bekukan. Tak rosak doktor? Keluarkan. Ya? Tak rosak, dia masih okey lah walaupun dah beku? Ya, dia masih segar, bekukan. Masukkan masa segar, bukan masuk masa dah rosak. Kalau kita simpan dah rosak, keluar dah rosak. Kalau kita simpan segar, dia keluar segar. Bila kita belikan kuantiti tu banyak juga, kita kadang sekali masak pakai sikit je. Ya, betul. Sebab tu simpan dalam peti beku. Peti beku yang besar dekat rumah sangat berguna terutamanya untuk wanita berkejaya. Saya memang ada extra freezer. Sebab kalau tengok daun ketumbar terutamanya daun sup, even lengku serai, halia, kita tak guna kerap sangat kan. Lepas tu biasanya tak sempat habis dah rosak. Masuk je dalam peti beku.
Okey, semua wanita berkejaya, jom kita beli peti besar. Ya. Freezer tu berguna. Simpan makanan masak semua. Okey, Okey. rasa untuk hari ini dah tak ada soalan dah. Nampaknya setakat itu saja sesi kita hari ini. Okey, sebelum kita menutup sesi webinar pagi ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Prof. Maya Dr. Zahara di atas perkongsian yang sangat berguna pada kita semua, especially yang mana-mana beginner yang nak berkebun macam saya ni. Dan akhir kata, saya sudahi webinar pagi ini. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudi mendengar hingga ke hujungnya. Dan moga kita dapat mempraktikkan sebersedikit ilmu yang telah dikongsi tadi. Akhir kata, selamat berkebun. Semoga kita beroleh kesihatan dan minda yang cergas dan sehat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ha? Ha? Yang dah keluar tu. Dah ya. Okey, jom. Nampak ke butterfly semua tu? Nampak eh? Nampak pun kita kat sini.